Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor. Kami ingin membentangkan tentang video refleksi. Syarikat yang kami pilih adalah Dash Ready Milk Industry Berhad. Saya, Aina Syamimi binti Adnan dan rakan-rakan saya ialah Apriali bin Wahab, Nur Syairah binti Bustami, Nur Syazwani Syaimah dan Nur Nadia Nadira binti Fauzi. Latar belakang Dash Ready Milk Industry Berhad DLMI adalah anak syarikat Fries Land Campina yang ditubuhkan pada tahun 1963 di Petaling Jaya. Visi syarikat ini ialah to further strengthen our position as the leading dairy company driving growth. Manakala misinya ialah helping Malaysia move forward in life with trusted dairy nutrition. Pada asalnya, DLMI merupakan syarikat persendirian yang dikenali sebagai Specific Milk Industry Malaya Limited tetapi ditukarkan kepada syarikat Berhad. Pertukaran ini dibenarkan mengikut prosedur Seksyen 40 Akta Syarikat. DLMI didaftarkan di bawah Akta Syarikat 2016 dan tersenarai dalam Bursa Malaysia yang menyebabkan ia tertakluk kepada keperluan penyeraian Bursa Malaysia. Jenis syarikat. Berdasarkan Seksyen 10.1 Akta Syarikat, sesuatu syarikat boleh diperbadankan kepada 3 jenis, iaitu sesuatu syarikat berhad menurut share, sesuatu syarikat berhad menurut jaminan dan sesuatu syarikat tidak berhad. Bagi Dash Ready Milk Industry Berhad, jenis syarikat ini diperbadankan sebagai suatu syarikat berhad menurut share, seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Syarikat. Berdasarkan Seksyen 11 Akta Syarikat pula, syarikat boleh wujud dalam 2 bentuk, iaitu syarikat persendirian dan syarikat awam. Bagi Dash Ready Milk Industry Berhad, syarikat ini kini wujud dalam bentuk sebuah syarikat awam berhad. Next adalah pembadanan syarikat. Syarikat Dash Ready terletak di bawah Akta Syarikat 2016 dengan beberapa syarat berikut. Seksyen 196 Akta Syarikat 2016, para pengarah, keperluan mandatory adalah sekurang-kurangnya 2 orang pengarah mestilah warga negara Malaysia atau penduduk tetap di Malaysia. Namun kini, di bawah Akta Syarikat 2016, sekurang-kurangnya 1 pengarah sahaja mestilah warga negara Malaysia ataupun penduduk tetap di Malaysia. Yang kedua adalah umur 18 tahun ke atas. Seterusnya, Seksyen 198 Akta yang sama tidak pernah dipencarikan kerana apa-apa kesalahan yang ditetapkan di bawah Akta Syarikat 2016 dalam masa 5 tahun sebelum pelantikannya dan tidak boleh seseorang diisytiharkan muflis atau disebabkan kesalahan jenayah sebelum ini. Seksyen seterusnya adalah Seksyen 204 Akta Syarikat 2016. Tindakan pengarah sah walaupun ada kecacatan dalam pelantikan dan kelayakannya. Seksyen 2 Akta yang sama pula untuk pemegang share, Dash Ready menggunakan share equity. Seksyen 71, pemegang share berhak menghadiri mesyuarat dan berhak bersuara. Pemegang share juga ada hak untuk mengundi dan hak mendapatkan agihan lebihan syarikat dan lebihan dividen. Pengagihan dividen pula adalah seperti berikut. Seksyen 131 Akta 1, pengagihan dilakukan daripada keuntungan syarikat. Seksyen 131 Akta 2 perlu diisytiharkan sebelum diagihkan. Seksyen 132 Akta 2, selepas dividen diagihkan, syarikat tetap kekal solvent. Seksyen 132 Akta 3 pula menerangkan solvent yang bermaksud syarikat berupaya bayar hutang yang kena bayar dalam masa 12 bulan dari tarikh pengagihan. Di Malaysia, terdapat 2 akta untuk mendaftar syarikat, iaitu Akta Syarikat 1965 dan juga Akta Syarikat 2016. Pendaftaran di bawah Akta Syarikat 1965 iaitu permohonan mencari nama syarikat dengan bayaran RM30, 2 naskah buku iaitu Memorandum dan Article of Associations, borang 48A iaitu pengakuan statutory pengarah sebelum dilantik, borang 6 iaitu pengakuan statutory setiausaha sebelum dilantik, dan sijil penubuhan perbadanan iaitu borang kesengan dikeluarkan, serta bayaran pendaftaran syarikat mengikut modal yang telah dibenarkan. Itu sekiranya mendaftar dengan di bawah Akta Syarikat 1965. Sekiranya pendaftaran dilakukan di bawah Akta Syarikat 2016, permohonan tempahan syarikat untuk kelulusan nama syarikat baharu, nama yang diluluskan akan dikelaskan dan dihaskan selama 30 hari dari tarikh penyerahan permohonan untuk pembayaran yuran. Seksyen 14, sertakan maklumat seperti nama syarikat, pengarah syarikat dan sebagainya. Sijil pemerbadanan syarikat swasta iaitu Seksyen 17 akan diberi atas permohonan sahaja. Perlembagaan Syarikat.
Seksyen 2 Akta Syarikat mentakrifkan perlembagaan sebagai suatu dokumen yang disebut dalam Seksyen 34. Dalam hal ini, perlembagaan bagi Dutch Lady Mill Industry Berhad yang diterima pakai di bawah Seksyen 32 dikenali sebagai Constitution of Dutch Lady Mill Industry Berhad. Mengikut Seksyen 31(1) Akta Syarikat, sebuah syarikat selain syarikat berhad menurut jaminan boleh atau tidak perlu mempunyai suatu perlembagaan. Walau bagaimanapun, Dutch Lady Mill Industry Berhad sebagai sebuah syarikat berhad menurut Syekh masih menerbitkan perlembagaannya sendiri yang mengandungi nama syarikat, objektif atau tujuan syarikat, kuasa syarikat, perkara-perkara yang dipertimbangkan oleh akta ini dan apa-apa perkara lain yang dimasukkan sendiri oleh syarikat. Ekoran perlembagaan di LMI telah menyatakan tujuan sesuatu syarikat, maka syarikat ini terikat kepada larangan di bawah Seksyen 35(2) Akta Syarikat. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai undang-undang sebagai setiausaha. Syarikat Dutch Lady Berhad telah melantik Puan Katina Nurani binti Abdul Rahim sebagai setiausaha syarikat tersebut. Menurut Seksyen 235(1) Akta Syarikat 2016, setiap syarikat diberi hak untuk melantik satu setiausaha di mana beliau mestilah menetap di Malaysia, mestilah seseorang warga negara atau pemerhati di Malaysia, sekurang-kurangnya berumur 18 tahun dan juga seseorang yang tiada sebarang kepentingan dalam syarikat. Seksyen 235(2) Akta Syarikat 2016 pula menjelaskan bahawa setiausaha mestilah menjadi ahli badan seperti yang ditetapkan dalam jadual keempat Akta Syarikat 2016 ataupun orang yang dilesenkan oleh SSM, iaitu mereka tidak boleh diisytiharkan muflis dan juga mereka tidak boleh disabitkan sama ada di dalam atau di luar Malaysia bagi apa-apa kesalahan yang ditetapkan di bawah Akta Syarikat 2016. Berikut adalah tanggungjawab-tanggungjawab yang perlu dipikul oleh setiausaha. Antaranya, beliau perlulah menyediakan dan menandatangani dokumen rasmi syarikat sebagai contoh dalam memberi pengesahan untuk notis mesyuarat agung tahunan. Selain itu, beliau bertanggungjawab dalam menyimpan semua dokumen syarikat seperti perlembagaan syarikat, rekod perakaunan dan minit mesyuarat di pejabat pendaftar syarikat dan kemudian perlulah menyimpan serah dokumen tersebut pada peserta iaitu SSM. Seterusnya adalah mengenai ketetapan dan resolusi syarikat. Bagi syarikat Dutch Lady Berhad, mereka menggunakan dua seksyen iaitu Seksyen 261(1) Akta Syarikat 2016 yang menerangkan mengenai ketetapan resolusi biasa di mana ahli berhak untuk mengundi sendiri ataupun jika proksi dibenarkan ialah melalui proksi pada suatu mesyuarat anggota, dan juga mereka berhak untuk mengundi pada suatu ketetapan yang bertulis. Dan akhir sekali adalah ketetapan bagi resolusi khas mengikut Seksyen 292(1) Akta Syarikat 2016 di mana syarikat perlu memberi notis tidak kurang daripada 21 hari dan telah diberikan dan diluluskan secara majoriti yang tidak kurang daripada 75% anggota yang menyertainya. Seterusnya adalah juruaudit syarikat. Syarikat Dutch Lady telah melantik PricewaterhouseCoopers PLP sebagai juruaudit bagi syarikatnya. Oleh hal yang demikian, terdapat 3 seksyen yang terpakai bagi juruaudit syarikat. Yang pertama adalah Seksyen 266(4) Akta Syarikat 2016. Seksyen ini menyatakan bahawa tiap-tiap juruaudit syarikat hendaklah melaporkan kepada anggota mengenai penyata kewangan dan mengenai rekod perakaunan syarikat dan rekod lain yang berhubungan dengan penyata kewangan itu. Dan jika syarikat itu ialah suatu syarikat pemegangan yang baginya penyata kewangan disatukan yang disediakan, hendaklah juga melaporkan kepada anggota mengenai penyata kewangan disatukan. Apa yang boleh dikaitkan ialah laporan juruaudit kepada ahli yang dibuat menurut peruntukan berkanun tentang audit hendaklah terbuka untuk pemeriksaan oleh mana-mana ahli yang berhak untuk diberikan salinan kunci kira-kira termasuk setiap dokumen yang diperlukan oleh undang-undang yang akan dilampirkan padanya dan laporan juruaudit. Seterusnya adalah Seksyen 271(1) Akta Syarikat 2016 menyatakan juruaudit bagi suatu syarikat awam hendaklah dilantik bagi setiap tahun kewangan syarikat itu. Apa yang boleh dikaitkan ialah juruaudit syarikat hendaklah dilantik dan tugas mereka sentiasa dikawal selia. Akhir sekali, Seksyen 287(1) Akta Syarikat 2016 menyatakan bahawa setiap kunci kira-kira dan akaun untung rugi apabila diaudit dan terima oleh mesyuarat ahli adalah muktamad kecuali mengenai apa-apa kesilapan yang ditemui di dalamnya dalam tempoh 3 bulan selepas penerimaannya. Bagi mesyuarat syarikat pula, syarikat Dutch Lady telah mengadakan mesyuarat yang merupakan perlembagaan baru syarikat di mana ia sebagai pengganti dan mengecualikan semua memorandum sedia ada dan tata urusan pertubuhannya. Oleh itu, 3 akta terpakai dalam mesyuarat tersebut.
Pertama, Seksyen 327 dalam kurungan 2 Akta Syarikat 2016 menyatakan bahawa tempat utama mesyuarat hendaklah di Malaysia dan pengerusi hendaklah hadir di tempat utama mesyuarat itu. Bagi mesyuarat agung tahunan ke-56, mesyuarat dijalankan secara atas talian dan semua pengurusan tertinggi menghadiri diri dalam mesyuarat tersebut. Kedua, Seksyen 340 dalam kurungan 2 Akta Syarikat 2016 menyatakan bahawa penerimaan penyata kewangan beraudit, laporan pengarah dan juraaudit untuk tahun kewangan adalah bertujuan untuk meluluskan cadangan kenaikan dan pembayaran yuran pengarah dan memilih semula pengarah yang bersara mengikut giliran. Dan yang ketiga, Seksyen 341 dalam kurungan 2 Akta Syarikat 2016 menyatakan bahawa syarikat hendaklah menyimpan rekod yang mengandungi semua ketetapan anggota, minit bagi semua mesyuarat dan butir mengikut Seksyen 344.